kata hidup balik di tempat-tempat yang macam tu, kita akan tengok betapa tertekannya orang-orang di sana. Dan paling banyak kes bunuh diri adalah di tempat-tempat yang sedemikian. Bukan tempat-tempat yang macam di negara-negara yang macam biasa. Hak negara-negara kita nampak macam lekeh apa semua ni, tak ada bunuh diri. Tenang ya hidup mereka. Hak negara hak maju macam tu, comel, segak, elok ni, hak tu yang banyak bunuh diri. Kenapa? Kerana tertekan. Tertekan dengan hidup, tertekan dengan dengan keadaan di tempat negara dia. Kesemuanya dalam keadaan berlumba-lumba, dan masing-masing dalam keadaan yang tidak tenang dalam kehidupan. Akhirnya tak ada agama dan hancur. Sebab tu jangan dinilai pada sudut zahir sahaja, luaran, tanpa melihat kepada batin dalaman sesuatu perkara tersebut. Tamam. Baik, itu dunia kafir. Jadi jangan kita tertipu lagi dengan perkara-perkara tersebut. Cukup dengan kita melihat dengan apa yang telah Allah Ta'ala jadikan kepada dunia kita dan kebaikan yang kita telah dapatkan, bersyukur dengan perkara tadi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini penting. Wa idza salima al-qalbu minhu faqad salaha wa safa. Sesiapa yang, dan jika hati seorang itu selamat daripadanya, ini daripada hubbud dunya, maka sesungguhnya dia telah baik dan murni, jernih. Baik, dunia mana yang dimaksudkan tadi ni? Faham dah dunia mana? Dunia yang membawa kepada maksiat, dunia yang menjauhkan seorang tadi pada taat. Jadi dunia fajir, dunia kafir. Bukan dunia mukmin taqi. Karena dunia mukmin taqi diperlukan oleh mukmin. Karena disebutkan ada hadis ad-dunya mazra'atul akhirah. Dan dunia adalah tempat cucuk tanam untuk kita ke akhirat. Itu dunia mana pula Nabi maksudkan? Dunia mukminun taqi. Ini kena faham. Itu kita sebut tadi hadis bab dunia. Jangan digabung, jalin semua sekali. Tak, dia ada folder dia. Ini dunia yang mana satu ni, yang Nabi puji ni? Dunia mukmin taqi. Mana dunia yang Nabi keji ni? Dunia fajir. Dunia yang membawa kepada maksiat. Itu yang dimaksudkan dalam kitab ini. Yang ini dunia yang membawa kepada maksiat. Wa tanawwara wa taba. Dan bercahaya dan baik. Lagi apa dia? Wa ta'ahhala liwaridatil anwari wa saluha lil mukashafati bil asrar. Dan bila mana telah mendapatkan tersebut, maka hati tadi telah bersedia untuk menerima segala cahaya waridat dan sesuai bagi penyingkapan segala rahsia ketuhanan. Jadi dia akan dapat tajalli. Hati yang macam ni akan dapat tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak memahami masalah tajalliyat dan juga apa semua ni? Syekh Ali Jum'ah ada sebut dalam kitabnya Madkhal ila At-Tasawuf Islami. Maka dalam tu disebutkan tentang tajalli. Apa dia tajalli? Kita tengok sikit. Sebab kita takut tak faham dia. Kita semalam tu terang pasal ra apa semua tu. Dia tahu apa nak jelas lagi. Ni tajalli yang Syekh sebut ni, yang ni jelas. Ni Syekh sebut ni, bahasa dia mudah untuk difahami. Ajaib Syekh Ali Jum'ah ni, masya-Allah, tabarakallah. Semua bidang dia boleh. Dia mufti, dia juga sufi. Kata dia tajalli ni apa ni? Untuk faham tajalli ni. Saya baca yang petikan Imam Ghazali bagi ambil faedah. Kata Imam Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, at-takhliyatu tafrighul qalbi min asy-syawaghili wal masyaghil. Takhliyah iaitu dia ada 3 peringkat: takhalli, tahalli, tajalli. Takhliyah maknanya menyucikan hati daripada segala kesibukan. Ini dia takhliyah. Yang ini menyucikan hati daripada segala perkara kotoran dan kesibukan. Wa tahliyah hiya tajmilul qalbi bisifatil aliyah, iaitu mencantikkan hati dengan tahliyah pula, maksudnya menghiasi hati tadi dengan sifat-sifat yang tinggi seperti tawakkul, hubbi fillah, i'timad 'ala Allah, as-siqah bima fi yadillah dan seterusnya. Itu tajmil, maksudnya membersihkan menghiasi hati tadi dengan sifat-sifat yang tinggi. Lepas tu Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengarang kitab Ihya, kata Syekh Ali Jum'ah, ja'alahu arba'a, dibagi kepada 4 bahagian. Rubu'ul ibadat, rubu'ul adat, rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiyat. Dibagi kepada berapa rubu'? 1/4 bab berkaitan dengan ibadat, 1/4 berkaitan dengan adat, 1/4 lagi dibahagi berkenaan dengan muhlikat, perkara yang menghancurkan,
Dan juga yang keempat, yang terakhir, bab berkaitan dengan munjiat, perkara yang menyelamatkan. Fabada an-nisfal awwala minhu bi muta'allaqatil jawarih. Dia mulakan permulaan pertengahan kita dengan yang berkait dengan hukum hakam anggota tubuh. Anggota kita berkait dengan ibadat. Itu muamalatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu bab muamalat dengan bab jual beli, nikah kahwin, talak dan seumpamanya, hukum qadi lah. Itu dibahaskan oleh beliau. Dan kemudian pada pertengahan yang kedua, beliau bahaskan berkenaan dengan yang berkait dengan hati. Maka dimulakan dengan muhlikat, perkara yang menghancurkan, kemudian munjiat, iaitu perkara yang menyelamatkan. Jadi antara perkara muhlikat, contohnya bakhil, kazib, kibir, riya, hubbid dunia dan yang berkait dengannya. Ini kita faham di sini. Dan juga maka di sini kita faham apa dia? Takhalli ni makna dia apa dia? Takhalli 'anil qabih. Kalau tengok Imam Ghazali dia susun tadi comel untuk nak bagi tahu, kata yang pertama, muamalah kita dengan Allah dulu kena maksudnya dengan syariat perlu diluruskan, barulah akan masuk kepada peringkat seterusnya untuk pembersihan jiwa. Kalau syariat tidak tepat, tak jalan dengan jalanan yang betul, maka orang tadi tidak akan boleh membersihkan jiwa dengan tepat. Itu yang selalu kadang dia main duk kata ulama syariat ni tak faham, ulama syariat ni tak erti. Maksud duduk macam seolah macam ada pertembungan pula di antara syariat dengan hakikah. Seolah macam tu. Jadi tidak ada pertembungan di antara dua perkara tersebut kalau kata memahami dengan cara yang baik. Kadang bertembung juga, tapi kerana tidak memahami. Kalau bertembung tu maksudnya tidak menjalani dan tidak memahami jalan tadi dengan sebaik. Baik. Kemudian kita dah syarah tentang tahliyah sebelum ni. Baik, kemudian datang tajalli. Tajalli ni apa dia? Tajalli adalah an tatajalla ala qalbika at-tuma'ninatu was-sakinatu war-rahmah. Tajalli ni maksudnya akan terzahir dalam hatimu ketenangan, rahmat, wa tankashifu lakal haqa'iqu al-kauniyah, dan akan terbuka haqa'iq kauniyah tadi kepada dalam hatimu yang membantu kamu untuk tamassuk dengan iman kepada Allah, dan itu membantu untuk kita melakukan ibadah kepada Allah ka'annaka tarah. Itu maksud tajalli. Dan tajalli ni maksudnya kita akan main rasa. Rasa tu apa dia? Rasa tenang, rasa semangat, rasa rahmat dalam hati kita, dan terbuka haqa'iq, dan akhirnya menyebabkan tenangnya hati, kuatnya iman untuk orang tadi beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan dia melihat Allah. Fatajalli, kata Imam Ali Jum'ah, kama yaqulu sadah as-sufiyah, huwa at-takhalluq bi akhlaqillah. Itu tajalli. Tajalli hakikatnya adalah takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tamam? Yang mungkin untuk kita bertakhalluk dengannya. Dengan takhalluk dengan akhlak takabur tak boleh, kerana itu akhlaknya Allah yang khusus bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala dah khususkan bagi Allah. Jadi kita berakhlak dengan akhlak Allah yang mungkin bagi kita berakhlak dengannya. Contoh seperti apa? Wallahu ta'ala rahimun. Allah Ta'ala rahim, fala budda min an nakuna ruhama. Maka kita juga kena jadi orang yang berkasih kepada umat. Wallahu ta'ala raufun, fala budda an nakuna kadzalik. Allah Ta'ala rauf, lemah lembut dengan umat, kita juga kena lemah lembut seperti mana Allah lemah lembut. Maksud lemah lembut Allah tak samalah dengan kita, cuma kita dengan sifat manusia kena lemah lembut. Wallahu ta'ala ghafurun, Allah Ta'ala Maha Pengampun, fala budda an nakuna mutasamihin. Kita juga kena jadi orang yang tasamuh, toleransi dengan umat. Naghfiru lil akharin, dan juga mengampunkan orang lain kalau melakukan kesilapan kepada kita. Dan kita akan jadi orang yang redha dengan Allah, dan kita akan menyerahkan seluruhnya kepada qadarnya Allah. Dan ini akan menghasilkan yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Dan pada ketika tersebut, maka hatta nuqarriba ila adhanina maratib at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli, nadhkuru hadisan 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma rawahu at-Tabrani wa ghayruhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya ahada ashabihi wasmahu Harithah. Satu hari Nabi bertemu, ni hadis takhalli, tajalli, tahalli ni. Nabi bertemu dengan seorang sahabat namanya Harithah. Maka kata Nabi, kaifa asbahta ya Haris?
Macam mana pagi kamu ini, wahai Haris? Qala asbahtu mu'minan haqqa. Kata Sayyidina Haris, saya beriman dengan benar-benar iman pada pagi ini ya Rasulullah. Faqala unzur ma taqul. Nah, ada dalil apa yang kamu sebut? Fa inna likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu iman? Nah, kamu kena tengok balik, perhati balik ucapan kamu. Kamu kata kamu bangun pagi dalam keadaan mukminan taqiyya, mukminan haqqa. Baik, setiap kalam ada dalilnya. Nah, setiap sebutan yang kamu sebut tadi perlu ada dia punya haqiqah dia. Likulli syai'in haqiqah. Fama haqiqatu imanuk? Fama haqiqatu imanik? Apa hakikat iman kamu? Qala, kata beliau, qad azaftu nafsi 'anid dunya wa ashartu lidzalika layli wa dhma'tu nahari wa ka'anni anzuru ila 'arsy rabbi barizan wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawarun fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nari yatadaghuna fiha. Wa qala ya Haris, 'arafta falzam. Ya, Nabi tanya apa? Boleh kamu bagi tahu? Kata dia, qad azaftu nafsi an dunya. Saya telah cabut diri saya daripada dunia. Ashartu lidzalika laila. Waktu malam saya bangun. Sebabkan kerana hati saya telah tidak ada lagi dunia tersebut, maka saya menghidupkan malam saya. Wazma'tu nahari. Dan siang hari saya berada dengan keadaan yang sebegini. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan. Seakan saya melihat ke langit, nampak arasnya Allah secara jelas. Saya nampak arasnya Allah. Wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawaruna fiha. Dan seakan saya melihat ahli syurga sedang berada di dalam syurganya dan ahli neraka sedang berada disiksa dalam neraka. Aduh. Maka kata Nabi, araftal haq falzam. Katakan wahai Haris, kamu telah mengetahui perkara tersebut, kamu telah mencapai peringkat tersebut, kamu telah mencapai dengan tajalli tadi, falzam. Lazimi dengan perkara tersebut. Tengok. Jadi meninggalkan ta'alluq dengan dunia, maka ini dipanggil takhalli. Dan kembali kepada Allah dengan ketaatan dipanggil tahalli. Nah, dan yahsulu lil insani tajalli alladhi yakunu bi husulil yaqin wal ma'rifah allati la ya'tariha asy-syakku wa raibah. Dan bila mana datangnya keyakinan, ma'rifah tadi kepada hamba tersebut, tidak ada syak dan raibah, gundah dalam hatinya, maka ketika tersebut berhasillah tajalli dalam hati hamba tersebut. Jadi bila seorang tadi telah datang ketenangan dan beramal dan berakhlak dengan akhlak Tuhannya yang dia mampu berakhlak, maka ketika tersebut dia telah mendapatkan sedikit daripada pancaran tajalli tersebut. Ya. Ini yang secara ringkasnya disebutkan oleh Maulana Syekh Ali. Panjang lagi sebenarnya. Ada lagi dia punya, ada jalan-jalan dia kata ada ijra'at ataupun ada dia punya proses untuk mendapatkan tajalli tadi. Maka kita sebutkan sekadar yang itu saja. Dan kemudian masuk kepada fasal yang seterusnya, fasal yang keempat, faslun fi kaffil jawarihi 'anil ma'asi wa fitnatid dunya. Satu fasal pada menyatakan menahan anggota badan dari melakukan dan mengenai fitnah dunia. Wa 'alal muridi an yajtahida fi kaffi jawarihi. Dan wajib bagi ke atas seorang murid tersebut bahawa dia bersungguh-sungguh di dalam menahan segala anggota zahirnya daripada segala maksiat, anil ma'asi wal atham, dalam maksiat dan dosa. Wala yuharrika syai'an, wa la yuharrika tadi ataf kepada yajtahida, syai'an minha illa fi ta'atin. Dan dia tidak menggerakkan suatu pun, dia tidak menggerakkan suatu pun daripada anggota zahirnya melainkan untuk ketaatan. Wala ya'mala biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan dia tidak memperlakukan anggota zahirnya melainkan untuk suatu yang ianya kembali ke atas dirinya kemanfaatan pada hari kiamat nanti. Jadi di sini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Qutubud Da'wah wal Irsyad, menjelaskan pada fasal keempat ini agar menjaga anggota kita daripada maksiat. Kan sebelum ni dia sebut tentang perkara-perkara yang berkait dengan hati, yang dimasuk pada anggota. Karena apa? Karena az-zahir unwanul batin. Karena zahir itu adalah unwan batin. Zahir kita ini adalah alamat kepada batinnya kita. Kalau batin seorang tadi itu bagus, elok, maka akan terzahir pada anggota zahirnya. Jadi ini disuruh untuk kita menjaga anggota zahir kita daripada maksiat.
dan juga tidak menggerakkannya melainkan kepada ketaatan, dan tidak menjalankan dia melainkan kepada akhirat, iaitu kepada manfaat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Wal yubaligh fi hifdzil lisani. Ini dia mula masuk pada pembahagian anggota. Kita ada 7 anggota, yang mana digunakan oleh seorang hamba tersebut, dan bagaimana anggota-anggota tadi dijaga. Yang pertama, yang paling perlu dijaga adalah al-lisan. Wal yubaligh fi hifdzil lisani fa inna jirmahu saghirun wa jurmahu kabirun. Hendaklah dia sungguh-sungguh pada menjaga lisan, yakni lidah. Fa inna jirmahu saghir, kerana sesungguhnya jirimnya kecil, sedangkan potensi untuk dia melakukan maksiat itu besar. Wa jurmahu kabir. Jadi dia punya perkataan jurm. Jadi tulisannya sama, tapi barisnya beza, makna beza. Jirimnya kecil, bentuknya kecil, lidah ni je, tapi jarimahnya besar. Jenayahnya besar kalau kata tidak dikawal lidah tersebut. Dengan lidah ni lah boleh berlakunya peperangan. Dengan lidah ni jugalah boleh berlakunya kerosakan dan perpecahan di kalangan umat, kerana lidah. Sebab tu, bila mana seorang di kalangan wali Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian mengatakan ianya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, sebahagian lagi kata Sayyidina Luqmanul Hakim, dan ni banyak kisah lah yang menyebutkan tentang peristiwa tersebut. Ada kata ni ayahnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yang ni Mubarak tersebut, Zahid, saja panggil Zahid, dia tak tidak. Jadi Sayyidina Mubarak satu hari dia dipanggil oleh tuannya, dia hamba, dipanggil oleh tuannya untuk bagi bahagian daging binatang yang terbaik, kambing disembelih. Maka tuan dia minta untuk hamba dia ni uruskan dan serahkan kepada dia, mai hantar dekat dia yang bahagian terbaik sekali bagi kambing. Jadi kita kalau gambaran kita bahagian terbaik apa dia? Batang pinang, harimau menangis, itulah terbaik. Dan rupanya dia bawa mai lidah dengan jantung. Tadi yang terbaik. Itu tuan dia nak test lagi, kali kedua pula sembelih, minta bawa mai pula yang bahagian terburuk pula. Dia kata itu terbaik, lidah dengan ni dia bawa mai. Kau dia silap faham kot dia ni, ambil yang terburuk lah kot. Terburuk kot dia bagi hak yang itulah tenderloin, sirloin, tambah sebut kita tak tinggal. Yang itulah bahagian-bahagian daging-daging yang lembut-lembut sedap. Tengok-tengok bawa mai lidah dengan jantung juga. Maka lalu ditanya oleh tuan dia, kenapa waktu aku suruh bawa mai yang terbaik pun kamu bawa mai yang ni, waktu yang terburuk pun kamu bawa mai ni juga? Kata dia, tuanku, inilah anggota yang terbaik dan yang terburuk. Kalau digunakan pada baik, maka baiklah dia. Kalau digunakan pada buruk, buruklah dia. Yang ni yang kesimpulan perbincangan daripada bab sebelum ni dengan yang ni, daripada jawapan beliau tadi. Itu di lidah. Falyakuffahu 'anil kadhibi wal ghibati wa sa'iril kalamil mahzuri. Dan sedangkan dan hendaklah dia menahan lisan daripada dusta, bohong, ghibah, mengumpat, dan sa'iril kalamil mahzur, dan segala perkara dan percakapan yang dilarang. Jadi kadhib ada ta'rif dia, ghibah ada ta'rif dia. Sa'iril kalam, kalau kadhib maksudnya bercakap yang bercanggah dengan waqi'. Manakala ghibah pula bercakap ataupun mengucapkan sesuatu di belakang seseorang, yang kalau seseorang tadi mengetahui dan mendengar ucapan tersebut, maka dia akan marah walaupun ucapan itu benar. Itu ghibah. Beza dengan fitnah. Fitnah, kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang. Satu lagi dipanggil buhtan. Buhtan, dia mengumpat, ini menceritakan sesuatu yang benar di belakang seseorang, yang kalau orang tadi dengar dia akan marah, dan ditambah pula dengan sedikit tambahan. Maka itu dipanggil buhtan. Dan buhtan lebih buruk daripada lebih buruk daripada ghibah, kerana dia ada syaik daripada fitnah. Dia masuk sikit dengan fitnah, campur. Jadi wal yahtaris, kata Imam, minal kalamil fahish, dan hendaklah dia menahan dari percakapan yang keji. Ini maksud dia, kalau benda yang orang malu nak sebut, disebutnya.
Wa minal qawdi fima la ya'ni, dan juga bercakap pada perkara yang tidak memberi faedah kepadanya dan bukan urusannya. Suatu sebahagian awliya Allah Ta'ala lalu di satu tempat rumah, dan dia tertengok rumah tadi dibuat balkoni baru. Lalu dia tanya, bila dibuat balkoni itu? Dengan sebab soalan tadi saja dia bertaubat selama puluhan tahun. Dan bila orang tanya kenapa dia taubat tadi, kerana dia pergi tanya soalan yang bukan sepatutnya dia tanya. Kerana aku telah melakukan perkara yang bukan urusanku. Kerana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islam seseorang, dia tinggal benda yang bukan urusan dia. Bukan urusan saya, rumah kawan tu dia buat balkoni lebih ke, dia tambah ke semua, bukan urusan saya. Saya pergi tanya biar buat apa. Aku suka dia lah. Dan sebab pertanyaan-pertanyaan kita tu lah yang menyebabkan orang buat macam tu. Pintu pagar rumah orang buat elok semua. Dia tahu kenapa dia buat bagi elok. Bagi orang tanya, dia buat kat mana pintu pagar? Cuba kalau semua orang buat tak tahu, InsyaAllah dia tak akan buat rumah yang pintu pagar dia macam tu. Baik. Wa minal qawdi fima la ya'ni wa illam yakun muharraman fa innahu yuqassi al-qalba. Satu lagi ni, suka bercakap benda yang bukan bidang kita. Kita bukan bahagian tersebut, kita bercakap. Semua benda kita nak share, nak komen. Semua benda. Tok Guru cakap, kita pun masuk campur. Orang jahil cakap pun, kita pun bidang tu juga. Kita bidang jahil pun kita, bidang alim pun kita juga. Doktor cakap, dia pun jadi doktor juga. Mekanik cakap, dia pun jadi mekanik. Perdana Menteri cakap, dia pula jadi timbalan Perdana Menteri. Dan dia tahu semua pasal politik dalam dunia ni, semua dia tahu. Sampai ke Amerika cakap pun, dia boleh komen Amerika punya politik. Kira hebat lah. Tak ada apa yang tak hebat lah, melainkan dia. Sebab tu, jangan kita sibuk dengan urusan yang bukan bidang kita dan bukan kapasiti kita. Maka tu tidak akan mendatangkan apa faedah pun. Fa illam yakun muharraman fa innahu yuqassil qalba. Kalaupun dia tidak haram, contohnya, kalaupun percakapan kita cakap tadi tak haram, contohnya kita cakap bab yang kita sebut tadi, pasal politik semasa dan seumpamanya, tak haram, tapi sia-sia. Yuqassil qalba, mengeraskan hati. Buat apa? Wa yakunu fi dhaya'ul waqti, dan itu akan mensia-siakan waktu. Mensia-siakan waktu. Bila kita bercakap yang tu, baik baca Quran, lebih baik kita baca kitab, lebih baik kita hadir majlis ilmu, lebih baik kita murajaah. Kalau santri, lebih baik menghafal, lebih baik sibukkan diri dengan melihat masail-masail yang baru dan juga membaca bacaan-bacaan yang baru. Itu lebih baik daripada menyibukkan diri dengan urusan-urusan luar yang bukan daripada ruang lingkup kapasiti kita. Sebab tu peristiwa Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun di dalam gua. Kalau tu pada sudut simbolnya untuk melihatkan kepada anak-anak muda zamanlah khususnya, dan juga kepada siapa sahaja untuk mereka menidurkan diri mereka daripada fitnah. Iaitu dengan berada di dalam gua bersama dengan teman-teman yang sejalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan anjing Ashabul Kahfi Khitmir, yang bila mana mereka berada bersama dengan kelompok yang ingin menjaga dirinya daripada fitnah, dia juga mendapatkan faedah. Walau dia anjing, dia pun masuk syurga juga. Disebabkan kerana apa? Kerana dia pun nak mengelakkan diri dan juga membantu serta bersama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita macam tu. Kita tak boleh jadi Ashabul Kahfi, jadi Khitmir. Cukup cakap pun tak, apa pun tak. Duduk dengan orang soleh. Jadi Khitmir pun tak apa dah. Khitmir masuk syurga. Ni Khitmir pun tak jadi. Menyalak lebih pada anjing lagi. Sampai ke semua orang-orang yang dapat kedudukan di sisi Allah, semua dia nak pergi langgar habis semua. Ni orang panggil lembu tumbuh tanduk, baru tumbuh. Ada guru kata, saya sembang dengan Syekh Faisal, dia kata Syekh Hamid Tahir, bila duk tengok ada orang muda-muda ni kadang cakap perang cakap ni, kerap orang tu kata orang ni perang, lepas tu dia tanya, orang tanya kat dia, kenapa? Kau ni kalau bercakap derah, kata ke orang tu, kata ke orang ni dalam ceramah. Dia kata lembu tumbuh tanduk macam tu. Dia kata dia main tua nanti tanduk pun dah jadi tumpui,
Dia tak tanduk orang lah. Dia sibuk diri dia lah lepas tu. Sementara baru tumbuh tanduk. Tanduk pula baru tumbuh dia jadi gatai. Dia jadi gatai-gatai hujung nak pergi tanduk orang. Masa tu dia pergi cari nak talak siapa. Perang kawan tu, dia perang kawan ni, dia hantam kawan tu, dia hantam kawan ni. Faham? Itu sebab dia cara orang tua-tua jawab lah. Lembu baru tumbuh tanduk, dia mula nak langgar orang. Bila dah dalam tanduk lama, dia tumpu elok dah, lepas tu dia tak gaduh. Dia mula slow balik lepas tu. Dia akan sampai time slow tu. Lepas tu orang ni jadi tua dengan ilmu dia. Orang ni jadi tua dengan ilmu. Dan bukan dengan umur. Ada orang tua umur tapi otak budak-budak. Macam budak-budak walaupun tua. Dan ada orang yang muda tapi macam orang tua pada sudut apa? Pada sudut ilmu. Bukan macam orang tua jalan ajar orang tua tu. Tak. Hafiz kan dia tak senyum. Kenapa tak senyum Hafiz? Jalan ajar orang tua. Macam orang tua. Dah tengok tu nampak je umur dekat 45 lah. Tapi rupanya umur baru 17, 18, 19. Kalau macam tu lawak je. Yang serius kan. Tok Guru melawak dengan tak. Dengan siapa lagi Tok Guru nak melawak? Kalau kan anak murid dia melawak cara Kedah pula, biasalah. Ibu-ibu jangan berasa hati pula. Orang Kedah dia melawak macam ni, tapi hatinya lembut. Bal yanbaghi lil muridi. Tengok ni kalau kata orang panggil apa, bercakap dengan kalam fahish, maki hamun, caci maki dan seumpamanya. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Apa dia Nabi sebut kenaan dengan kalam, apa dia? Hadis Lamatan Arba'in. Apa dia? Macam mana tadi saya dengar ni? Falyaqul khairan aw liyasmut. Apa dia? Hadis depan ni. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Liyasmut. Aw liyasmut. Kalau kata dia bercakap baik ataupun diam. Baik apa mana cakap baik? Cakap baik sini kata ulama ada bahagi. Dia kena tengok balik. Cakap baik tu maksud dia macam mana? Cakap baik dengan maksud cakap baik yang khalis baik. Maksud yang betul-betul baik. Kalau percakapan kita masih ihtimal, yang dicakap tadi mungkin baik, mungkin tak baik. Kita pergi satu tempat, kita nak cakap satu isu, dan di tempat tadi ihtimal, boleh jadi baik kita cakap ni, boleh jadi juga akan jadi masalah. Maka sebaiknya ditinggalkan ucapan tadi. Tidak bercakap isu tu. Yang kedua, yang kita nak cakap tadi memang tak baik. Ini kena tinggal tu ya. Yang ketiga, cakap tadi memang baik betul. Benda tadi memang cukup baik, maka boleh dicakap, tapi kena mulahazah juga dengan niat kita, agar tidak datangnya dalam perasaan hati bahawa ini kebaikan bagi kita dan juga ini adalah untuk meninggikan kita dan seumpamanya. Maka tetap kena jaga juga, walaupun cakapnya tadi khalis baik. Ketiga tadi. Sebab tu auliyasmut ataupun diam. Sebab tu kata para masyayikh, para ulama, kalaulah ucapan tadi semahal perak, maka diam itu adalah semahal emas. Kalau ucapan tadi kalau ditimbang macam perak, maksudnya mahal betul, maka diam itu emas, lebih mahal lagi maksudnya. Kenapa? Kerana ketika diam, seorang yang alim menunjukkan wibawanya, seorang yang jahil menutup keaiban dia. Lepas tu diam ni menutup keaiban dan menzahirkan kemudahan. Atau orang alim kalau diam, wibawa. Orang jahil kalau diam, alhamdulillah, tenang, orang pun tak nak dengar sangat cakap dia tu kan? Sebab dia diam. Kalau dia cakap, nampak sangatlah jahil dia tu. Mula-mula saya berkeluar mulut je, keluar buah dia je, Allah rupanya bodoh. Ingatkan cerdik. Cara pakai tu jangan orang cerdik dah. Cara kata hebat jalan tu jangan orang hebat. Rupanya tak erti, tak cerdik pun. Tak erti dan tak cerdik. Habis, lingkup ni. Lepas tu Tok Guru Haji Abdullah dia pernah sebut kami, kata zaman lah ramai orang yang cerdik tapi bodoh. Cerdik pada mengaji, masuk universiti, tapi bodoh dalam mana nak bermuamalah dengan orang. Cakap pun bodoh dan juga tak erti apa. Ya, pecah belah orang lagi ramai.
Tu yang sebut oleh Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Taqwa. Allah yarham. Allah yarhamhu. Ya. Rahimahullah ta'ala. Baik. Betul, ada seorang lelaki duduk dalam majlis Imam Abu Hanifah. Dia pakai serban besar, ke jubah, Masya Allah, tabarakallah. Imam Abu Hanifah lengoh kaki nak lunjuk lah. Nak lunjuk tak berani sebab tengok depan ni Datuk Syekh. Maka habis-habis perbincangan, bincang bab puasa, cerita ni hari ni. Jadi bila dah habis dah majlis, Imam Abu Hanifah buka soalan. Siapa nak tanya soalan, maka yang mau buka senyap, Imam Abu Hanifah tunjuk kat lelaki ni, Syekh ada soalan. Dia pun kata, ya saya ada soalan. Soalan dia apa dia? Soalan kita bincang sekarang ni pasal masuknya waktu berbuka puasa dengan terbenam matahari. Baik, wahai Imam, kalaulah matahari masih ada, banyak dia sebutnya, kalau malam dah masuk dah, tapi matahari tu ada lagi, dia kata. Kalau malam dah, cuma matahari tu ada lagi, boleh tak buka puasa? Imam Hanifah lunjuk kaki tu, dia kata, ada bodoh rupanya. Macam malam ada dah, tapi matahari tu ada. Nampak sangat tak cerdik. Ni jangan sama dengan negara island. Saya duduk, ibu-ibu saya mesti ni, dia jenis duduk tengok TV ni. Ibu lagi kenal. Mesti duduk island kan, dia kan main tarawih satu siang. Satu siang. Tu bukan malam. Tu tetap siang. Hak di island tu, hak yang 6 bulan siang, 6 bulan malam tu, hak kita duduk tengok tu bukan malam, tu siang. Habis tu awak main tarawih siang. Lah, dah depa siang sepanjang malam. Sepanjang malam dah. Siang sepanjang tahun. Buat macam mana? Sepanjang 6 bulan tu siang. Jadi bukan malam tu. Yang kira malam. Malam tu dikira apa? Dikira pada negeri hampir dia. Negeri hampir tu yang malam. Dia takdir saja waktu. Bukan maksudnya dia jadi malam waktu tu. Tak kira pergi cerita pula. Dia pergi kat island, dia kata, kami sekarang ni malam ni. Nampak matahari. Tu bodoh tu orang panggil. Malam apa tu siang. Kata kami tengok tidur orang main ni sebab ni malam bagi kami. Malam bagi kami, bukan malam. Tamat. Jadi soalan lelaki tadi menunjukkan kebodohannya. Dia kata apa? Malam dah masuk, matahari tak terbenam. Tu macam mana? Boleh buka puasa tak? Imam Hanifah lunjuk kaki tu. Kata bodoh banyak balong ni. Dia kata cerdik. Cara pakai baju jangan alim sak kan. Rupanya tak tahu apa. Boleh. Jadi masalah yang negeri itu tu masalah fiqh lain lah tu. Bincangan dia. Kata tanya pula lagi. Kata kalau itu buat macam mana tak? 6 bulan siang. Tu macam mana? Tidak tengok menjatuh 6 bulan siang tadi pada bulan Ramadan tu. Tu nak buat macam mana nak bahagi? Sebahagian ulama kata tengok dengan Mekah. Kira dengan Mekah. Kalau Mekah waktu tu tengok TV siang, siang lah mereka. Kalau Mekah waktu tu dah malam, malam lah mereka. Macam tu dia kira. Sebahagian. Bahkan lagi kata tengok dengan negeri yang terhampir dengan dia. Negeri yang terhampir dengan negeri tersebut. Sama ada siang ataupun malam. Kalau negeri yang paling hampir tadi siang, maka siang lah mereka. Negeri yang hampir tadi malam, maka malam lah mereka. Macam tu. Dikira saja malam, tapi tetap siang. Jadi kerana matahari tu ada. Cerah, menerang. Macam tu. Kita Alhamdulillah dah nampak siang malam tu. Syurga nanti tidak ada malam. Sebab tu dipanggil Yaumul Akhir. Syurga tak ada malam. Syurga ni dia ada waktu dia apa dia? Dia jadi macam redup saja. Ini masuk waktu dalam syurga. Waktu syurga dia akan jadi waktu macam waktu duha. Tadi waktu duha tadi pukul 9 tadi. 9, pukul 10 tu. Tu waktu dia macam tu dia. Dan bila nak tidur, ahli syurga nak tidur, maka seakan diturunkan sitar. Macam ada kain penutup diturunkan. Turun kain penutup tu nampak macam gelap sikit. Bukan malam. Macam gelap sikit untuk ahli syurga tidur. Untuk ahli syurga berehat. Sama. Dia tak ada malam. Sebab apa? Sebab kalau ada malam, dia akan ada hari. Sana tak ada hari dah. Sana setiap sepanjang seumur hidup, sepanjang zaman, kekal selama-lamanya. Itu dia. Tak ada tempat dah waktu tu. Waktu tu nak tembak kijang tiap hari boleh. Boleh lari tembak kijang kat mana pun tak apa. Tak payah tembak dah. Duduk atas syurga. Kijang lalu, pum, tembak. Tak nak makan. Tembak-tembak tu jadi lauk terus. Nak makan apa? Saya tembak dah. Niat je, main terus. Syok. Tapi jangan ingat ahli syurga, akhlak mereka tetap akhlak ahli syurga. Ada orang kadang bila baca ahli syurga, dia kata ahli syurga ni bidadari, dia lawa, cantik.
Kemudian dalam rumah saja ada sampai berpuluh-puluh bidadari. Nah, tapi tetap isteri di dunia lebih baik daripada bidadari. Malah lebih cantik daripada hurul ain. Isteri kita akan lebih cantik daripada hurul ain. Kalau dia takwa kepada Allah dan menghormati dan memuliakan suami dia, maka dia lebih cantik daripada bidadari dalam syurga. Lebih cantik. Dia akan kalahkan bidadari. Jangan kita duk bayang pula kata dalam syurga ni, orang kata macam tu, maksudnya ahli syurga ni, kerja dia duk bayang macam filem porno. Dah. Syurga ni ahli adab. Mereka ni orang yang beradab. Ni bukan macam cerita orang panggil cerita Hollywood. Buat benda-benda pelik-pelik depan orang dan sebagainya. Dah. Ni adalah tempat ahli adab. Seperti mana mereka beradab di muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan ke dalam syurga, maka begitu jugalah di dalam syurga mereka beradab. Dan mereka orang-orang yang saleh, aulia, anbiya, bersama dengan tempat tersebut. Dan keinginan mereka pada waktu itu apa dia? Adalah semuanya dengan aman. Pergi majlis ilmu. Tidak ada majlis ilmu dalam syurga. Ahli syurga mereka dapatkan kenikmatan yang pelbagai, dan mereka akan minta lah sekali daripada nak duduk balik dalam majlis ilmu dengan para guru ketika di dunia. Satu ada majlis Imam Abu Hanifah, majlis Imam Syafi'i, majlis Imam Ahmad ibn Hanbal, majlisnya Rasulullah SAW. Baik, macam mana majlis itu kita nak hadir? Kalau kata kan Rasulullah buat, kemudian pergi majlis Imam Syafi'i pula, macam mana nak pergi? Tak, waktu tu dah hukum dia dah lain lah. Kita boleh pergi semua majlis dalam masa yang sama. Boleh pergi semua. Kita juga duduk dalam majlis Imam Syafi'i, dalam masa sama duduk dalam majlis dengan Nabi SAW. Dan Imam Syafi'i pun ada dalam majlis Nabi SAW. Majlis apa pula? Saya syurga ni lain macam. Dia tak sama macam alam dunia lagi. Kerana hukum dia dah berbeza. Baik, bal yanbaghi lil muridi an la yuharrika lisanahu illa bi tilawatin aw dhikrin aw nushin li muslimin. Sikit lagi kita baca. Aw amrin bi ma'rufin aw nahyin an munkarin aw shay'in min hajati dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu. Bahkan seyogianya bagi seorang murid, yakni orang yang salik ila Allah, bahawa dia tidak menggerakkan lisannya melainkan untuk membaca Al-Quran atau berzikir atau menasihati sesama muslim atau menyuruh berbuat kebaikan, mencegah daripada perkara mungkar dan sesuatu daripada hajat-hajat keperluan dunia yang membantu urusan akhiratnya. Jadi itu saja yang lidah dia gunakan untuk kebaikan semata-mata. Hatta untuk nahyun an munkar, amrun bima'ruf pun masih perlu juga untuk dia perhatikan dengan adab-adab dan syarat-syaratnya. Tamam? Waqad qala alaihi salatu wassalam, kullu kalami bani Adam alaihi la lahu illa zikrullahi aw amrun bima'rufin aw nahyun an munkarin. Setiap ucapan anak Adam tersebut, percakapan anak Adam itu adalah alaihi. Ini akan menjadi kecelaan ke atasnya. Akan menjadi hujah ke atasnya. Dia sebut alaihi, maknanya dia jadi tak elok. Melainkan zikrullah, itu saja yang lahu, menjadi kebaikan baginya. Dan juga kalau kata dia menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi kemungkaran macam mana yang dicegah tadi? Kemungkaran yang mujma' alaih, perkara yang diijma'kan perkara tersebut. Kalau kemungkaran tadi masih lagi, ataupun perkara tadi perkara yang mukhtalaf fih, maka tidak boleh kita anggap sebagai kemungkaran yang wajib dicegah, kerana benda itu benda khilaf. Mana boleh dicegah? Sebab tu ada sebahagian orang kadang-kadang melakukan sikap dan juga tunjuk akhlak yang tidak ditunjukkan oleh akhlak ahli ilm. Melarang benda ataupun mencegah sesuatu yang hakikatnya benda tadi masih lagi berlaku ikhtilaf dan perbincangan di kalangan ulama. Maka tak sepatutnya untuk dianggap seperti benda itu haram pada sudut ijma'. Faham? Macam-macam lah. Contoh boleh cari sendiri. Contoh alat-alat muzik, sebahagian alat muzik yang masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Tak perlulah sampai jadi macam ijma' pula kata benda itu haram, dan kemudian dihancurkan, dirosakkan dan seumpamanya di atas nama ilmu. Contoh. Padahal itu tak ditunjukkan oleh Nabi SAW macam tu akhlak dia. Tak, bukan gitu. Dan ketahuilah olehmu, wahai murid, wa'lam anna sam'a wal basara babani maftuhan. Ini dah masuk bab pendengaran dan juga penglihatan. Jadi bab pendengaran dengan penglihatan ni pada apa? Pada ni,
bukan telinga ni, tak, pada pendengarannya. Bukan mata ni, pada penglihatannya. Ada orang ada bola mata tapi tak nampak, buta. Jadi yang dinilai ni pada apa? Pada penglihatan tersebut dan pendengaran tersebut. Jadi ketahuilah sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Kenapa didahulukan pendengaran daripada penglihatan dalam sebutan? Karena ta'asian atau mengikuti dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran banyak ketika disebut akan didahulukan dengar daripada membaca daripada melihat lebih dahulu. Maka kerana itu didahulukan samak daripada basar. Dan biasanya kita kalau kecil, budak kecil, dia akan mula dengar dulu, baru dia akan tengok. Jadi didahulukan pendengar. Dan disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu ta'ala anhu, hikmah kenapa didahulukan pendengaran daripada penglihatan dalam ayat Al-Quran, khususnya pada penciptaan manusia. Kenapa? Karena itu lebih dahulu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada tertib. Bagi Allah, innahu huwas samiul basir. Contoh, Allah Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya tak boleh kita sebut kata dengar dulu kemudian baru lihat. Tak, itu tidak ada tertib. Allah Taala tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Babani maftuhani ila al-qalbi. Ini dua pintu yang terbuka keduanya yang menuju kepada hati. Ini dua pintu utama. Kalau masuk melalui dua pintu ni, terus ke hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Yang keduanya akan menuju ke hati. Dan juga semua yang masuk dari keduanya, pendengaran dan penglihatan, langsung menuju ke hati. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ila al-qalbi ta'suru izalatuhu anhu fa innal qalba sari'u at-ta'athuri bikulli ma yaridu alaihi. Dan berapa banyak orang yang mendengar atau melihat sesuatu yang tidak sepatutnya, lalu kesannya sampai kepada hati dan sukar untuk menghilangkan kesan itu dari hatinya. Kerana apa? Fa innal qalba sari'ut ta'athur. Karena hati itu sangat cepat terkesan. Bikulli ma yaridu alaihi, dengan apa sahaja yang datang ke atasnya, yang melintasinya. Fa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu. Dan jika hati tadi terkesan, maka susah untuk menghilangkannya. Sebab tu kalau seorang tadi ditanya tentang masalah khusyuk dalam solat, hakikat tidak khusyuk ni kerana pendengaran dan penglihatan kita liar, maka tak akan khusyuk sampai bila. Sebab tu orang yang ingin khusyuk dalam solat, kata para ulama, dalam kitab-kitab para ulama disebutkan tentang bagaimana rahsia khusyuk dalam solat, kerana mereka menjaga pandangan sebelum masuk ke dalam solat. Mereka akan jaga pandangan mereka, jaga penglihatan dan pendengaran mereka daripada mendengar dan melihat sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang syubhah, dijaga, tidak dilihat. Maka akan terkesan dengan perkara yang mereka bawa ke dalam solat. Sebab tu kalau kata tak jaga dua pandangan tadi, sebab tu kita kalau duduk dalam solat, sebab tu tak disunatkan kita tutup mata. Khusyuk bukan dengan tutup mata. Khusyuk bukan dengan tutup mata. Ada orang kata dia khusyuk kena tutup mata. Tak, tutup mata dia tak akan khusyuk. Tutup mata dia boleh jadi pening kepala. Tutup mata ni dia boleh pening kepala. Betul tak betul? Cuba tutup mata dia. Kan tutup mata tidak. Dia tutup mata, cuba tutup mata dia bertutup. Tutup sungguh. Tutup sampai habis kelas. Tutup mata dengan tidak, dia lain dengan tutup mata tak tidak. Orang tutup mata tak tidak ni, mata dia bergerak. Tu yang menyebabkan akan tertarik urat kepala ni. Betul, orang yang sembahyang tutup mata, sebenarnya mata dia duk bergerak waktu tu. Dia akan tarik urat kepala dia, dan akan sakit kepala. Yang ini disebut oleh guru saya, Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala ni, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Guru fiqh saya belajar dengan beliau 6 tahun di kampungnya. Jadi Syekh Syafi'iyah di Mesir, di Kahirah sekarang ni, di Masjid Azhar, beliau Syekhus Syafi'iyah. Dia baru saja terkenal. Sebelum ni tak mengajar di Masjid Azhar. Umur dia dah 80-an. Baru saja keluar daripada rumahnya. Dan katanya dalam satu riwayat saya baca, kata beliau beruzlah sahaja hampir 20 tahun. Khalwat saja 20 tahun. Maksudnya tak ada orang kenal apa semua kali. 20 tahun. Lepas tu baru keluar. Banyaknya madrasahnya di rumah. Saya mengaji dengan dia 6 tahun di rumah dia, di kampung. Kurang 3 jam daripada Kahirah. Yang mengenalkan saya dengan beliau adalah guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, yang kenalkan saya dengan beliau. Jadi
Maulana Syekh Abdul Aziz kata apa, macam mana nak khusyuk? Khusyuk ni apa dia? Saya tanya kat dia. Saya tanya kat dia, Syekh, macam mana nak khusyuk solat? Saya kata ambil pen. Ambil pen. Cuba tengok pen. Pegang pen. Pensel kita. Cuba pegang. Pegang pen dia kata. Tengok pen tu. Tengok. Cuba tengok pen. Tengok pen tu saja. Okey, cuba fikir benda lain waktu tu. Masa tambah tengok pen tu, fikir benda lain. Boleh tak fikir? Jangan tengok kot lain. Dia tengok pen, betul fikir kot lain. Tu tak boleh tu. Tengok pen, fikir tentang benda lain. Tengok, lepas tu fikir benda lain. Tak. Kalau tak boleh biaya waktu ni, buat waktu lain. Macam mana Syarimi? Tak boleh fikir benda lain. Melainkan pen tu saja. Nah, kalau tuan-tuan fikir benda lain, maksudnya tuan-tuan tak fokus dekat pen tu. Nah, tak maksudnya tak fokus kat pen. Fokus dekat pen tu, lepas tu fikir benda lain. Hafiz. Allah. Terkejut Hafiz. Kali pertama tengok Hafiz terkejut. Seronok pula tengok dia tengok. Maksud dia fokus tu. Hafiz terkejut. Astagfirullah. Ajaib tu. Sebab jarang dia terkejut, selalu dia tenang kan. Bawa orang tenang. Jadi dia terkejut. Baik. Ni dia panggil khusyuk. Khusyuk ni fokus maksud dia. Tak di sini, tak tengok benda ni, tak boleh nak fikir benda lain. Tu khusyuk. Sebab tu, waktu ketika solat, kita disuruh menumpu pada satu tempat. Satu tempat je. Sebab tu di waktu solat, hatta depan Kaabah pun adalah menumpu pada tempat sujud, itu lebih aula. Bukan tengok Kaabah. Sebab kalau tengok Kaabah pun lagi tak khusyuk. Tambah waktu orang ramai. Tangkat takbir, kita tengok Kaabah lagi khusyuk, Ustaz. Khusyuk pada lalu Turki. Macam ni rupanya Turki lah hidung dia. Lalu Rusia. Orang Rusia besar macam Khabib pun. Orang lalu pula geng-geng negro. Kata, set baiklah kulit pun putih sikit lah. Kata anu pula lah. Dah kena tak selesai. Dia nak tengok orang. Tengok kawan tu lalu, Indonesia lalu. Tengok Turki pula. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Kita pun awak lawak kan doa mereka ni. Kan? Fid dunya. Nak kata Kelantan pun tak. Kata Terengganu pun tak ni. Fid dunya kata. Fid dunya. Kita pun nak tergelak bila tengok tu. Tak khusyuk kita. Tak khusyuk. Kerja kawan ni lalu, kawan tu lalu, kawan ni lalu. Tak khusyuk. Sebab tu tengok di mana? Di bawah. Tengok di tempat sujud. Lepas tu waktu ketika rokok, tengok di antara dua kaki kita. Waktu ketika tasyahud, tengok pada jari kita. Tengok pada jari kita. Jadi tempat-tempat dia waktu tengok. Itu. Kerana qalbu sari'ut ta'assur. Kerana hati ini cepat taksir bikulli ma yaridu alaih wa idza ta'assara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu. Kalau kata terkesan, maka susah untuk menghilangkannya. Betul, orang yang terkesan dengan, maaf saya sebut, dengan filem-filem yang ibahiyah. Ibahiyah maksudnya filem-filem porno dan seumpamanya, maka sukar untuk menghilangkan penyakit tersebut. Lepas tu ada seorang pengarang, saya dah baca kitab dia. Ini tajuk kitab dia. Your brain on porn, tajuk dia. Dimaghuka tahta ta'siril ibahiyah. Ini tajuk kitab dia. Dimaghuka tahta ta'siril ibahiyah. Dia kata adrar mar'iyatil jinsiyah ala al-internet fi dawi ilmi al-idman al-hadis. Ini bab cerita berkenaan dengan kajian Gary Wilson, nama dia. Pengarang dia Gary Wilson. Tajuk dia dalam bahasa Inggeris, Your Brain on Porn. Otak kamu telah dikuasai oleh porno. Maka buku ni ditulis oleh beliau, Gary Wilson ni. Dia bahagian orang panggil apa, psikologi, yang membincangkan tentang bagaimana porno ni boleh menguasai dan juga boleh mengubah sikap seseorang tersebut. Dan lepas tu ditulis kitab ni, kajian dia daripada anak-anak muda yang terlibat dalam kes ini, dan kemudian dia ada buat satu laman forum yang mengumpulkan orang-orang yang terlibat dengan ini, dan mereka nak tinggalkan benda tersebut, nak tinggalkan penyakit ni. Ini penyakit. Sebab tu dia kata orang yang terkena dengan penyakit ni, dia macam kena dengan dadah. Dengan morfin tak beza.
Waktu orang yang kena dadah, kena ganja, kena heroin, sama macam orang kena dengan porno. Dia akan kena sama juga. Jadi dia tak boleh nak tinggal. Laki baik, perempuan baik. Kata perempuan lebih ramai lagi yang terkena dengan penyakit ni. Perempuan buat ramai. Jadi apa ni kata dia, muamalah dengan orang-orang macam ni. Contoh, kita nak mengubati orang yang berpenyakit sedemikian. Ini kira penyakit sebenarnya. Ini kira penyakit. Sebab tu macam lesbian, homoseks dan seumpamanya, ni adalah penyakit. Dia dinilai mereka. Tapi dalam Islam, kalau penyakit, kalau dengan apa ni dipanggil sihak, dengan liwak ni, tak ada ubat dah, melainkan dengan bunuh. Sebab tu dalam Islam dibunuh. Orang yang liwak hukumnya adalah mati. Juga dengan sihak. Tapi bezakanlah antara kahwin dengan tak kahwin itulah. Sebab tu apa ni, masalah ni dinilai ataupun dihukum mereka dengan masalah sebagai penyakit ataupun pesakit. Jadi mereka bermuamalah dengan mereka ni sebagai pesakit. Dia kena diubati, bukan dengan dihukum mereka dengan sebagai jenayah. Satu yang apa ni menarik dalam buku tu dibahas, saya baca tak habis lagi dalam bahasa Arab. Saya baca terjemahan Dimaruka tahta ta'thiril ibahiyah, Gary Wilson. Cari buku tu dan baca dan tengok macam mana perbahasan apa ni Gary Wilson tentang masalah tersebut, dan jalan yang katanya mumti', yang sangat menarik, bagaimana beliau menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana dia selesaikan masalah mudmin, ketagihan dengan masalah tu diselesaikan oleh beliau dengan ada dia punya teknik dia. Sampai kalau dalam bilik, dia duduk dalam bilik tadi, dia duduk tengok cerita benda pelik-pelik ni, dia kena ubah bilik. Maknanya dia ambil juga daripada hadis dan seumpamanya. Benda bukan Islam lah. Maksudnya kalau kita baca hadis, dia ada, dia kena pindah. Nabi SAW waktu kita tak bangun daripada solat sebabkan kerana tidur, Nabi suruh pindah tempat. Nabi kata kenapa? Kerana tempat ni ada syaitan. Tapi kita nak pindah bilik selalu, bilik pun dah tu je lah rumah kita pun. Nak pindah bilik mana lagi? Nak bilik ayak pula. Tak. Bilik tu maksudnya kena ubah dia punya suasana dia. Jadi kena jadi lebih, orang panggil apa, lebih ceria bilik tu. Kerana orang duduk dalam bilik ni, kalau dengan cerita-cerita macam ni, kadang-kadang bilik dia bilik gelap, sunyi, duduk sorang-sorang, serabut. Jadi dia kena ubah bilik dia. Kena pindah katil duduk ini, kena pindah katil duduk di sini. Kena ubahkan bilik dia. Itu antara cara dia sebut. Sebahagian cara. Tapi saya baca tak habis ni. Kita tengok nanti kita boleh kongsi benda tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini kita akan sambung esok sikit saja. Ada satu muka lagi. Lepas tu kita akan masuk terus ke fasal yang kelima. Iaitu فَلْيَكُنْ الْمُرِيدُ حَرِيصًا عَلَى حِفْظِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مُجْتَهِدًا فِي كَفِّ جَمِيعِ جَوَارِحِ إلى آخر الباب. InsyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.